Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Khairul Syahmi bin Mahdi. Nombor pelajar adalah 2020820568. Kami daripada kumpulan ataupun daripada kelas situ ingin membentangkan tentang tajuk kami iaitu konsep ibrah dan muqasah dalam perbankan Islam. Nama saya Muhammad Nabil bin Nur Syam. Nombor matrik 2020490916. Saya daripada kelas IC 1201C2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Abdul Hadi. Nombor ID saya 2020458418. Saya dari kelas IC 120C2. Untuk pengenalan, perbankan merupakan salah satu institusi utama dalam mana-mana sistem kewangan pada zaman moden, termasuklah sistem kewangan Islam. Selain daripada zakat, kharaj, wakaf dan lain-lain, perbankan Islam memainkan peranan penting dalam menjana ekonomi umat Islam. Akhir-akhir ini, sambutan terhadap perbankan Islam adalah sangat baik dan selaras dengan perkembangan dan melebarnya operasi perbankan Islam sama ada di peringkat nasional maupun global. Sistem perbankan Islam boleh ditakrifkan sebagai satu sistem perbankan yang berprinsipkan perjalanan dan amalan yang berlandaskan hukum Islam atau dalam bahasa Arab disebut sebagai syariah. Ini bererti segala operasi yang terdapat di dalam bank dari urusan penyimpanan wang sehingga urusan pembiayaan dilakukan berlandaskan hukum hakam syariah tanpa melanggar larangan-larangan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hukum hakam syariah. Penggunaan prinsip ini juga digunakan dalam transaksi-transaksi bank yang lain seperti urusan kiriman wang, surat-surat jaminan, surat-surat kredit dan penukaran wang asing. Faktor utama yang membezakan bank Islam dan bank konvensional yang lain ialah setiap urusannya perlu dikendalikan tanpa penglibatan sebarang unsur faedah. Ini kerana Islam melarang umatnya daripada memberi atau memakan riba. Selain itu, tujuan-tujuan utama penubuhan perbankan Islam adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam di dalam urusan perbankan. Kedua-dua sistem ini sangat berbeza. Ia bukan sahaja berdasarkan persoalan untung rugi semata. Ia sebenarnya menjadi benteng pemisah antara syurga dan neraka. Ianya kerana Allah telah mengharamkan riba dalam setiap urusan yang melibatkan wang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Seterusnya, konsep perbankan Islam. Pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Islam perlu berpandukan akad atau kontrak yang dibenarkan dalam Islam. Namun, dalam menghadapi saingan dengan bank-bank yang berteraskan keuntungan semata-mata, perbankan Islam mestilah menawarkan khidmat-khidmat yang kompetitif agar tidak ketinggalan. Situasi begini kadang-kala mendesak perbankan Islam untuk bersifat terbuka dalam menjalankan urus niaga dalam aspek pemilihan asas kontrak, walaupun timbulnya khilaf yang besar di kalangan fuqaha tradisional dan semasa. Dengan
Kata lain, institusi perbankan Islam menerima pemakaian akad-akad tertentu yang kontroversi dari sudut hukum keharusannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Inilah pentadbiran kehidupan di dunia yang diperkatakan oleh Imam Al-Mawardi yang menyeru umat Islam supaya menjalani kehidupan di dunia dengan selesa dan pada masa yang sama tidak melupakan hari akhirat. Okey, yang seterusnya kita beralih kepada definisi ibrah. Definisi ibrah dari segi bahasa merupakan perpecahan dan penyingkiran bersama, seperti ia berkata, saya telah dibebaskan dari hutang apabila ia dikeluarkan daripada saya. Ia juga boleh ditakrifkan untuk melepaskan, menghapuskan atau membersihkan dan menghapuskannya. Okey, daripada segi istilah, majoriti fuqaha berpendapat ibrah boleh dilakukan tanpa penerimaan ataupun kabul dari pihak yang bertanggungjawab. Sebahagian fuqaha pula berpendapat ibrah memerlukan penerimaan dari pihak beneficiary kerana kontrak ibrah adalah pemindahan milik dari pemberi hutang kepada orang yang berhutang. Okey, definisi lain, ibrah didefinisikan sebagai penguguran hak tuntutan seseorang terhadap sesuatu. Di dalam konteks muamalah kewangan, penguguran yang dimaksudkan merujuk kepada penguguran hak tuntutan terhadap seseorang terhadap sebahagian atau keseluruhan hutang yang merupakan tanggungan, iaitu zimmah, pihak lain iaitu penghutang yang hakikatnya perlu dilaksanakan terhadapnya. Hampir semua bank menawarkan produk-produk kewangan Islam ini mengamalkan prinsip ibrah, terutamanya produk-produk yang mewujudkan elemen hutang seperti jual beli tangguh, iaitu bai' fi thamanin ajil, murabahah, bai' al-inah dan bai' al-tawaruk. Amalan ibrah dalam produk perbankan Islam secara umumnya boleh dikategorikan dalam dua kategori. Antara kedua kategori itu adalah apabila pelanggan melakukan pembayaran awal ataupun dikenali sebagai early settlement. Yang kedua pula adalah apabila berlakunya pemungkiran, iaitu default, pembayaran balik pihak pelanggan terhadap tunggakan hutangnya kepada pihak bank. Dalam kedua situasi ini, pihak bank sebagai entiti yang mempunyai hak ke atas hutang tersebut selalunya akan melakukan ibrah, iaitu menggugurkan hak tuntutan terhadap sebahagian daripada hutang yang perlu dilansaikan oleh pelanggan, iaitu penghutang tersebut. Seterusnya kita pergi kepada hukum dan dalil ibrah ini. Ibrah termasuk dalam kontrak kebajikan. Hukumnya adalah sunat. Antara dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratu ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya adalah, dan jika orang yang berhutang itu di dalam kesulitan, maka berilah ia waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tafsir ringkas mengenai dalil ini, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya, atau bila dia membayar hutangnya akan terjerumus di dalam kesulitan, maka berilah dia waktu untuk melunaskannya sampai dia memperoleh kelapangan untuk membayarnya. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia di dalam kesulitan, apatah lagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu mensedekahkan sebahagian atau seluruh hutang tersebut,
itu adalah lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan beban orang yang berhutang atau membebaskannya daripada hutang. Jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah SWT. Okey, kita kembali kepada slide yang seterusnya, iaitu adakah ibrah pembebasan ataupun pemindahan pemilikan. Ia mempunyai dua pandangan. Pandangan yang pertama, majoriti fuqaha Hanafi, beberapa Maliki, majoriti Syafi'i, dan pendapat yang paling disukai di kalangan Hanbalis menyifatkan ibrah adalah kebebasan ataupun isqat. Pandangan yang kedua adalah ulama Maliki, sebahagian pendapat lain Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa ibrah adalah pemindahan pemilikan ataupun kesimpulannya, ibrah boleh digunakan untuk kedua-dua kebebasan dan perpindahan pemilikan. Bagi hutang, makna kedua boleh digunakan. Bagi barangan, ia tidak boleh dibayangkan kecuali sebagai pemindahan pemilikan. Antara rukun-rukun ibrah adalah ia mempunyai 4 rukun. Yang pertama adalah mubarri, yang bermaksud pemberi hutang. Yang kedua adalah mubarak, yang bermaksud penghutang. Yang ketiga adalah hutang ataupun barangan yang dihutangkan. Dan yang terakhir adalah sighah. Antara syarat-syarat ibrah adalah pemunya hak hendaklah seorang yang matang dan mempunyai keahlian. Seterusnya adalah pemunya hak mempunyai hak untuk melakukan ibrah tanpa sebarang paksaan. Yang seterusnya adalah beneficiari, orang yang berhutang tersebut hendaklah diketahui identitinya. Yang keempat adalah hak yang digugurkan hendaklah dalam bentuk hutang dan bukan aset tampak yang diketahui jumlah atau nilainya. Dan yang terakhir adalah hak yang digugurkan hendaklah menjadi milik pihak yang menggugurkan yang sah. Okey, yang seterusnya adalah pembatalan ibrah. Fuqaha Hanafi, Hanbali dan satu pandangan mazhab Syafi'i berpendapat bahawa pihak yang melakukan ibrah tidak boleh menarik balik ibrah mereka. Selain itu, fuqaha Maliki dan sebahagian fuqaha Syafi'i berpendapat pihak yang melakukan ibrah boleh menarik balik ibrah mereka selagi ibrah itu belum terlaksana. Fuqaha Hanafi pula berpendapat ibrah tidak boleh ditarik balik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan slide kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah pengertian muqasah. Muqasah adalah pemberian robat oleh pihak bank kepada pelanggan di dalam suatu kontrak disebabkan oleh pelanggan yang ingin melansaikan hutang pembiayaan dalam tempoh yang daripada kontrak perjanjian. Muqasah ini juga dapat dilihat menerusi amalan pembiayaan kenderaan ataupun pembiayaan perumahan secara Islam oleh institusi perbankan Islam dengan pihak pelanggan. Selain itu, muqasah juga boleh dikatakan sama seperti ibrah, akan tetapi mempunyai sedikit perbezaan. Bagi ibrah, pihak pemberi hutang akan memberi pelepasan hutang, manakala muqasah pula ialah pengurangan hutang. Sebagai contohnya, sekiranya pihak pemberi hutang ingin menyelesaikan hutang lebih awal daripada tempoh perjanjian yang telah ditetapkan, maka pihak pemberi hutang akan memberi rebat ataupun pengurangan kepada baki hutang yang tinggal. Secara kesimpulannya, muqasah dapat disimpulkan sebagai pelepasan hutang dua hala yang berlaku apabila pemberi hutang melupuskan haknya untuk menguat hutang daripada orang yang berhutang, disebabkan orang yang berhutang juga melakukan perkara yang sama kepada pemberi hutang. Dengan cara demikian, kedua-dua pihak tidak lagi menanggung sebarang hutang atau memiliki hak menuntut hutang dari orang lain. Okey, slide seterusnya ialah jenis-jenis muqasah. Jenis-jenis muqasah terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah muqasah jabariyah, muqasah talabiyah, muqasah ittifaqiyah. Muqasah jabariyah ialah pelupusan secara mandatori, iaitu pelupusan di antara orang yang berhutang dengan pemberi hutang sekiranya amount hutang, tempoh hutang dan jenis hutang yang sama. Muqasah yang kedua ialah muqasah talabiyah. Muqasah talabiyah bermaksud pelupusan dengan permintaan, iaitu pelupusan yang dimulakan oleh pihak yang mempunyai kualiti hak jumlah hutang yang akan diterima balik yang lebih tinggi.
Seterusnya muqasah ittifaqiyah. Muqasah ittifaqiyah ialah pelupusan hutang dengan persepakatan, iaitu pelupusan yang disepakati oleh pemberi dan penerima hutang tanpa mengambil kira jumlah hutang, tempoh matang dan jenis hutang masing-masing. Okey, seterusnya ialah dalil dan hukum muqasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa yakni pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampukan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya, hukum muqasah adalah harus. Berdasarkan ayat di atas, hukuman qisas merupakan muqasah dalam jenayah bunuh. Namun, jika diberi kemaafan, pihak yang bersalah hendaklah membayar wang diyat sebagai ganti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk penutup, sebagai alternatif jika mana-mana pihak memilih untuk tidak menghentikan perjanjian yang sebelumnya, pihak-pihak tersebut boleh membuat perjanjian kecil yang lain. Perjanjian ini bebas untuk perjanjian pertama kerana ia hanya merangkumi jumlah tambahan yang perlu dibayar kepada plaintiff akibat daripada penstrukturan semula. Tindakan perjanjian baru harus dilaksanakan oleh kedua-dua pihak. Kes ini menfokuskan terhadap desakan terhadap pegawai bank. Peguam sebagai hakim yang menangani kes perbankan Islam dengan sepenuhnya sesuai dengan prinsip perbankan Islam. Kecenderungan untuk membandingkan sebagai menyamakan pembiayaan dengan transaksi pinjaman konvensional masih ada lazim. Ini bagus kerana dapat mengelakkan kekeliruan. Perkara ini mesti diperiksa sebelum mendatangkan lebih banyak risiko kepada perbankan Islam. Pendek kata, mesti ada perubahan paradigma dalam memahami dan menghayati prinsip dan amalan perbankan Islam berdasarkan kelebihan mereka sendiri dan bukan dengan membandingkan amalan pinjaman berdasarkan faedah. Ini hanya boleh dicapai dengan mengambil ukuran segera untuk melatih dan mendidik para pegawai bank, peguam dan dengan hormatnya hakim dalam prinsip perbankan Islam dan amalan. Pelaksanaan sistem perbankan Islam telah dibuktikan berjaya melalui beberapa pendekatan yang merangkumi sistem duit perbankan, ruang lingkup undang-undang yang komprehensif, sokongan sektor pasaran modal dan sekuriti dan pemantauan serta polisi perbankan dan sumber manusia. Pendekatan yang dilaksanakan secara bersepadu ini membolehkan pelaksanaan sistem perbankan Islam berjalan dengan lancar dan berkembang pesat bukan sahaja di kawasan tempatan malahan antarabangsa. Sekian, ya, itu sahaja daripada kumpulan kami. Apa yang buruk itu adalah daripada kami sendiri dan apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini mendapat manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.